Oke, bertemu lagi dalam channel Cikgu Saif Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan bab 3, yaitu teori pengeluaran dan kos pengeluaran. 3.4, ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan. Dalam perbincangan ini, terdapat 4 bahagian yang dibincangkan, yaitu yang pertama adalah konsep, ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan. Yang kedua, konsep, bidangan dalaman dan luaran. Yang ketiga adalah faktor ekonomi bidangan dalaman, dan yang keempat adalah faktor tak ekonomi bidangan dalaman. Sekarang kita lihat bahagian yang pertama, yaitu apa itu ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan. Sekarang kita akan lihat dahulu apa itu ekonomi bidangan. Ekonomi bidangan merupakan faedah yang dinikmati oleh firma yang beroperasi secara besar-besaran sehingga menyebabkan kos purata jangka panjang menurun. Jadi kalau kita lihat di sini, dia merupakan peningkatan kecekapan operasi sesebuah firma apabila firma beroperasi secara besar-besaran. Dan ini terbahagi kepada dua, yaitu ekonomi bidangan dalaman dan ekonomi bidangan luaran. Seterusnya kita akan lihat pula apa itu tak ekonomi bidangan. Tak ekonomi bidangan merujuk kepada masalah yang dihadapi oleh firma yang beroperasi secara besar-besaran yang menyebabkan kos purata jangka panjang meningkat. Ini merujuk kepada penurunan kecekapan firma apabila beroperasi secara besar-besaran sehingga menyebabkan kos purata pengeluaran jangka panjang meningkat. Tak ekonomi bidangan terbahagi kepada dua, yaitu tak ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan luaran. Sekarang kita akan lihat konsep dalaman dan luaran. Perkara ini perlu difahami dengan sangat teliti. Apa itu dalaman dan luaran? Kalau kita lihat di sini, perbezaan utama yang kita boleh lihat dari segi dalaman dan luaran adalah, bagi dalaman, dia adalah dalam lingkungan firma itu sendiri, bermakna mampu dikawal oleh firma. Manakala luaran pula adalah di luar lingkungan firma itu sendiri, atau dengan kata lain, di luar daripada kawalan firma itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari segi keluh, dapat dilihat dengan sangat jelas. Bagi dalaman, dia hanya ada satu sahaja keluh kos purata jangka panjang atau LAC. Dan penurunan kos purata digambarkan oleh pergerakan di sepanjang keluh kos purata jangka panjang LAC, yaitu pergerakan ke bawah dikenali sebagai ekonomi bidangan dalaman dan pergerakan ke atas dikenali sebagai tak ekonomi bidangan dalaman. Bagi konsep luaran pula, dia dapat digambarkan oleh keluk yang terdiri daripada beberapa buah keluk kos purata jangka panjang LAC. Kalau kita lihat keluk di sini, terdapat 3 keluk LAC, yaitu LAC 0, LAC 1, dan LAC 2. Peralihan keluk LAC 0 ke LAC 1, yaitu peralihan ke bawah, itu adalah ekonomi bidangan luaran. Manakala peralihan ke atas oleh LAC 0 kepada LAC 2 itu adalah tak ekonomi bidangan luaran. Sekarang kita akan lihat perincian kepada ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman. Oke, sekarang kita akan lihat keluk. Dalam keluk ini menunjukkan hanya terdapat satu sahaja keluk kos purata jangka panjang, yaitu LAC. Kalau kita lihat penerangan, ekonomi bidangan dalaman merupakan faedah yang dinikmati oleh firma yang menyebabkan kos purata jangka panjang menurun apabila jumlah keluaran meningkat. Dan bagi ekonomi bidangan dalaman, ini adalah di dalam lingkungan firma itu sendiri, atau dengan kata lain, dalam kawalan firma itu sendiri, yaitu yang hanya berlaku dalam firma itu sendiri sahaja. Dan ini digambarkan oleh pergerakan di sepanjang keluk LAC, yaitu pergerakan ke bawah. Yaitu, kalau kita lihat,
LAC yang sedang menurun. Dan ini digambarkan oleh peningkatan kuantiti keluaran daripada kosong kepada Q. Jadi kita boleh nampak di sana dengan jelas anak panah yang menunjukkan ekonomi bidangan dalaman, yaitu apabila jumlah keluaran semakin meningkat, kos purata jangka panjang semakin menurun. Kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan tak ekonomi bidangan dalaman. Tak ekonomi bidangan dalaman merupakan masalah yang dihadapi oleh firma yang menyebabkan kos purata jangka panjang meningkat apabila jumlah keluaran bertambah. Dan keadaan ini berlaku di dalam firma itu sendiri, atau dengan kata lain, masih lagi dalam kawalan firma itu sendiri, tetapi merujuk kepada penurunan kecakapan firma akibat daripada pertambahan saiz firma yang berterusan. Kalau kita lihat melalui keluk, ini digambarkan oleh keluk kos purata jangka panjang LAC yang sedang meningkat. Kita boleh rujuk keluk anak panah. Anak panah menunjukkan pergerakan di sepanjang keluk LAC yang naik ke atas. Ini adalah tak ekonomi bidangan dalaman. Ini menunjukkan selepas kuantiti Q, maka pertambahan kuantiti keluaran selepas kuantiti Q akan menyebabkan peningkatan kos purata jangka panjang. Dan itulah yang dikatakan sebagai tak ekonomi bidangan dalaman. Oke, sekarang kita akan lihat ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran. Kalau kita lihat keluk, bagi ekonomi bidangan luaran, terdapat beberapa buah keluk kos purata jangka panjang. Merujuk kepada keluk yang digambarkan, kos purata jangka panjang terdiri daripada LAC 0, LAC 1, dan LAC 2. Bagaimanapun untuk memudahkan perbincangan, kita akan lihat peralihan. Jadi sekarang cikgu hilangkan dahulu LAC 1 dan LAC 2 dan hanya ada LAC 0. Jadi kita akan lihat bagaimanakah ekonomi bidangan luaran boleh berlaku. Sekarang kita lihat secara konsepnya. Ekonomi bidangan luaran merupakan faedah yang dinikmati oleh firma yang menyebabkan kos purata jangka panjang firma menurun, tetapi bukan disebabkan oleh peningkatan kecakapan firma itu sendiri, tetapi disebabkan oleh faktor persekitaran. Bermakna dia berlaku di luar daripada lingkungan firma itu sendiri. Ini digambarkan oleh peralihan keluk kos purata jangka panjang LAC ke bawah, yaitu daripada LAC 0 ke LAC 1. Manakala tak ekonomi bidangan luaran merupakan masalah yang dihadapi oleh firma yang menyebabkan kos purata jangka panjang meningkat. Dan juga bukannya dalam kawalan firma itu sendiri, tetapi di luar daripada lingkungan firma itu sendiri, yaitu akibat daripada perubahan persekitaran. Dan ini digambarkan oleh peralihan keluk kos purata jangka panjang LAC ke atas, dari LAC 0 ke LAC 2. Jadi kalau kita lihat di sini, bagi ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran, walaupun kuantiti keluaran kekal pada Q, tetapi keluk kos purata jangka panjang boleh menurun ke bawah atau meningkat ke atas disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran yang berlaku di luar daripada kawalan firma itu sendiri. Sekarang kita lihat bahagian ketiga, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi bidangan dalaman. Faktor yang pertama adalah ekonomi pengkhususan. Ekonomi pengkhususan merupakan faedah yang dinikmati oleh firma kerana menjalankan pengkhususan dalam proses pengeluaran. Jadi kalau kita lihat di sini, apabila pengkhususan dilakukan, ini akan dapat meningkatkan kemahiran dan kecakapan para pekerja. Ini kerana pekerja akan melakukan pekerjaan yang sama dan berulang-ulang dalam tempoh masa yang lama, sehingga pekerja menjadi sangat mahir terhadap pekerjaan tersebut.
Keadaan ini seterusnya akan meningkatkan daya pengeluaran. Oleh itu, semakin tinggi daya pengeluaran, maka semakin banyak kuantiti keluaran dapat dihasilkan. Kesannya, kos purata akan menjadi semakin rendah apabila jumlah keluaran bertambah. Faktor kedua adalah ekonomi pengurusan. Ekonomi pengurusan merupakan faedah yang dinikmati oleh firma apabila pengurusan dan pentadbiran firma menjadi semakin cekap. Ini karena bagi firma-firma besar, mereka mampu untuk menarik minat pengurus yang berpengalaman dan cekap untuk bekerja dalam firma tersebut. Maka kalau kita lihat, pengurusan yang cekap akan melicinkan pentadbiran firma dan seterusnya meningkatkan daya pengeluaran. Maka kesannya, walaupun jumlah keluaran bertambah, tetapi kos pengurusan adalah tetap. Ini akan menyebabkan kos purata akan menjadi semakin rendah apabila jumlah keluaran bertambah. Faktor ketiga adalah ekonomi teknikal. Ekonomi teknikal merujuk kepada faedah yang dinikmati oleh firma kerana menggunakan jentera moden dan teknologi tinggi. Dalam hal ini, kalau kita lihat, firma-firma yang besar dan sedang berkembang mampu menggunakan jentera moden dan teknologi tinggi berbanding dengan firma-firma yang kecil. Maka, penggunaan jentera moden dan canggih akan dapat mempercepatkan proses pengeluaran dan ini seterusnya akan meningkatkan produktiviti. Ini membolehkan pengeluaran firma dilakukan secara besar-besaran pada kos purata yang lebih rendah. Faktor keempat adalah ekonomi pemasaran. Ekonomi pemasaran terbahagi kepada dua, yaitu pemasaran input dan pemasaran output. Dari segi pemasaran input, proses pengeluaran secara besar-besaran membolehkan firma membeli input secara pukal, yaitu dalam jumlah yang banyak daripada pembekal dengan harga yang lebih murah. Ini menunjukkan apabila firma melakukan pembelian input secara besar-besaran, maka firma tersebut mendapat keistimewaan, yaitu mendapat harga input yang lebih murah. Dari segi pemasaran output pula, firma besar mempunyai keupayaan untuk menjalankan promosi dan pengiklanan untuk membantu meningkatkan jualan firma. Dalam hal ini, oleh kerana kos pengiklanan adalah tidak berubah mengikut jumlah keluaran, maka kos purata firma akan menurun apabila keluaran bertambah. Faktor kelima adalah ekonomi penyelidikan. Firma yang besar yang beroperasi secara besar-besaran berupaya menjalankan kegiatan penyelidikan dan pembangunan untuk memperbaiki kualiti barangan yang dikeluarkan oleh firma tersebut. Maka, peningkatan kualiti barangan akan dapat mengekalkan pelanggan sedia ada dan seterusnya dapat menarik pelanggan baharu. Kegiatan penyelidikan juga membolehkan firma mencipta kaedah pengeluaran baharu yang lebih cekap. Dengan itu, firma dapat mengeluarkan keluaran secara besar-besaran pada kos purata yang lebih rendah. Faktor keenam adalah ekonomi keuangan. Syarikat atau firma besar seperti Syarikat Berhad berupaya mengumpul modal yang besar melalui penerbitan saham. Selain daripada itu, syarikat atau firma besar juga mudah mendapat pinjaman daripada institusi keuangan dan firma tersebut boleh mendapat jumlah pinjaman yang besar dengan kadar faedah yang rendah berbanding dengan firma-firma yang kecil. Keadaan ini akan mengurangkan kos pinjaman yang terpaksa ditanggung oleh firma.
Maka, firma boleh mengeluarkan keluaran dengan jumlah yang banyak pada kos purata yang lebih rendah. Ini adalah faktor-faktor, 6 faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan ekonomi bidangan dalaman. Sekarang kita akan lihat pula faktor-faktor yang menyebabkan tak ekonomi bidangan dalaman, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kos purata pengeluaran firma meningkat apabila jumlah keluaran bertambah. Faktor yang pertama adalah tak ekonomi pengkhususan. Tak ekonomi pengkhususan berlaku apabila pengkhususan pekerjaan yang berterusan dalam tempo masa yang sangat lama. Dalam hal ini, pengkhususan boleh mendatangkan kesan buruk kepada firma. Ini karena pekerja yang menjalankan pekerjaan yang sama dalam tempo masa yang lama dan berulang-ulang boleh mendatangkan perasaan bosan kepada pekerja tersebut. Pekerja mula kehilangan minat terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan ini akan menurunkan daya pengeluaran dan seterusnya merugikan firma. Kesannya, kos purata akan semakin tinggi apabila jumlah keluaran bertambah. Faktor kedua adalah tak ekonomi pengurusan. Apabila saiz firma semakin besar, penyelarasan aktiviti antara jabatan semakin sukar untuk dilakukan. Keadaan seperti ini boleh melambatkan proses pembuatan keputusan. Di samping itu, ia juga boleh menimbulkan pertindihan tugas. Maka kesannya, kerja yang dapat dilakukan dengan pantas memerlukan masa yang lama untuk disempurnakan. Maka, kos pengurusan firma meningkat dan seterusnya, kos purata firma juga turut meningkat. Faktor ketiga adalah tak ekonomi teknikal. Penggunaan mesin canggih dan teknologi tinggi yang berterusan boleh menyebabkan kehausan atau kerosakan pada jentera atau mesin tersebut. Keadaan ini boleh menurunkan daya pengeluaran dan memperlahankan proses pengeluaran. Pemberhentian pengeluaran akibat mesin yang rusak juga boleh merugikan firma. Ini karena firma terpaksa menanggung kos baik pulih dan pembelian mesin baru. Maka kesannya, kos purata firma meningkat. Faktor keempat adalah tak ekonomi pemasaran. Tak ekonomi pemasaran berlaku apabila pengiklanan yang dilakukan oleh firma sudah tidak berkesan lagi untuk menarik perhatian pengguna. Keadaan ini mungkin berlaku akibat perasaan jemu pengguna terhadap iklan yang berulang-ulang dan tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa. Kesannya, permintaan terhadap barangan keluaran firma semakin berkurangan. Dan keadaan ini menyebabkan kos purata pengeluaran menjadi semakin tinggi apabila keluaran meningkat. Faktor kelima adalah tak ekonomi keuangan. Tak ekonomi keuangan berlaku apabila firma terpaksa membayar balik pinjaman. Maka, jika kadar faedah pinjaman meningkat, kos pinjaman juga akan meningkat. Semakin banyak pinjaman yang dilakukan, semakin banyak pembayaran balik yang perlu dilakukan. Keadaan ini menyebabkan kos purata firma meningkat. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman. Secara rumusannya kalau kita lihat, ekonomi bidangan dalaman ini hanya berlaku dalam lingkungan firma itu sendiri dan di dalam kawalan firma itu sendiri. Sekian pertemuan pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang untuk membincangkan ekonomi bidangan luaran. Sekian dan terima kasih.